Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Menarik, hari ini kita akan mengenali ataupun belajar tentang artifak-artifak keagamaan yang paling penting di dunia. Daripada sebuah gigi gergasi yang dikatakan adalah gigi Buddha, sehinggalah barangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Setiap artifak ini menceritakan kisah sejarah tentang setiap agama. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah 5 artifak keagamaan paling penting di dunia. 5. Gigi Buddha. Gigi Buddha merupakan artifak penting bagi agama Buddha. Ia dipercayai merupakan gigi taring sebelah kiri Buddha yang diambil setelah dia meninggal dunia pada tahun 543 sebelum Masihi oleh anak muridnya yang dikenali sebagai Khema. Pada masa itu, Khema memberikan gigi itu kepada Raja Brahmadet sebagai tanda penghormatan. Gigi tersebut menjadi milik kerajaan di negara Brahmadet dan disimpan di bandar Dantapuri. Penduduk di sana percaya sesiapa yang memiliki gigi tersebut, seseorang itu ada hak untuk memerintah kerajaan Brahmadet. Diceritakan, disebabkan kuasa yang ada dengan gigi Buddha ini, tercetus banyak peperangan semata-mata mahu berebut gigi Buddha. Contohnya peperangan di antara Guha Siva dari Republik Kalingga dengan raja yang bernama Pandu. Menurut cerita legenda, biara Abhayagiri Vihara yang terletak di Sri Lanka merupakan tempat yang pertama dipilih untuk menjaga gigi Buddha setelah gigi tersebut dibawa ke Sri Lanka selepas berlakunya konflik di Kalingga pada tahun 1603, yaitu semasa penjajahan Portugis di India. Gigi tersebut telah disembunyikan dan selepas setengah abad kemudian, Raja Singha II membawa kembali gigi itu ke daerah Kandy, Sri Lanka. Kini, gigi Buddha diletakkan di Kandy, di dalam kuil gigi yang merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Gigi yang dianggap suci bagi penganut agama Buddha ini dikatakan sangat penting dalam pemerintahan. Kerana sesiapa yang memegang gigi ini, dia juga akan memegang kuasa pemerintahan di Sri Lanka. Gigi Buddha itu juga penting kerana ia merupakan satu artifak penting untuk agama Buddha dan digunakan di dalam persembahan ritual. Untuk menjaga gigi ini di sini, ritual pemujaan dilakukan 3 kali sehari semasa subuh, siang dan petang. 4. Ark of Covenant ataupun tabut perjanjian. Ini merupakan peti yang berlapis emas dan di dalam peti ataupun kotak tersebut, menurut kepercayaan Islam, ada peninggalan Nabi Musa dan peninggalan Nabi Harun berbentuk tongkat, baju dan pecahan-pecahan batu. Menurut kepercayaan Yahudi dan Kristian, ia menempatkan tablet batu yang mempunyai 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa oleh Tuhan. Terdapat 10 perintah yang tertulis di dalam tablet tersebut, yaitu 1. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. 2. Hormatilah ibu bapamu. 3. Raikan hari Tuhan. 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. 5. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini. Ark of Covenant pada masa dulu diletakkan di sebuah tempat di Baitul Maqdis ataupun Jerusalem dan bukan sahaja digunakan dalam penyembahan tetapi juga akan dibawa oleh sesiapa yang menyimpan ketika berperang yang dipercayai akan memberikan mereka kemenangan di medan perang. Namun gitu, pada 587 sebelum Masihi, tempat tersebut dimusnahkan oleh tentera Babylonian pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Hari ini tiada siapa pun yang tahu di mana Ark of Covenant terletak, walaupun banyak orang berusaha mencarinya. Hanya timbul spekulasi sama ada di bawah tanah Baitul Maqdis ataupun di bandar Aksum, Ethiopia. 3. Holy Grail. Holy Grail adalah sebuah cawan yang dikatakan mempunyai kuasa yang memberikan kebahagiaan serta kehidupan kekal. Pada tahun 2014, ada 2 penyelidik dari Spanyol mengaku yang mereka menemui Holy Grail ini dan mengatakan yang Holy Grail berada di sebuah gereja di Spanyol di Bandar Leon. Ramai orang, termasuk penyelidik dan sejarawan, berusaha mencari Holy Grail ini tapi ia masih lagi belum ditemui. Holy Grail dianggap sangat penting di kalangan penganut agama Kristian kerana ia merupakan simbol piala kemenangan dan untuk memperingati jamuan terakhir Tuhan mereka bersama-sama dengan murid-muridnya. 2. Nakhoda Nabi Nuh.
Untuk memahami kisah di sebalik nakhoda Nabi Nuh alaihissalam ini, pertama sekali kita perlu faham secara ringkas kisah Nabi Nuh. Di dalam kepercayaan Islam, mengikut seperti yang disampaikan oleh Ustaz Auni, Nabi Nuh hidup sekitar 399 Masihi sehingga 3043 Masihi. Nabi Nuh yang juga Nabi ketiga ini berumur 950 tahun dan salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. Era Nabi Nuh berdakwah adalah era di mana penyembahan berhala mula berkembang. Budaya khurafat, bid'ah dan syirik berleluasa. Bayangkan selama beratus-ratus tahun dia berdakwah, pengikut Nabi Nuh ini hanyalah 83 orang. Dan dari ahli keluarga dia, hanya 3 orang yang mengikut ajaran Nabi Nuh. Disebabkan kecewa, dia kemudian meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menghukum umat-umatnya ini. Dengan itu Allah mengarahkan dia membina sebuah nakhoda kapal yang sangat besar. Dia memuatkan pengikut-pengikutnya di dalam beserta binatang yang berpasang jantan dan betina. Banjir besar kemudian menimpa mereka-mereka yang sesat ini, sekali dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Kisah ini juga dengan versi yang sedikit berbeza juga ada ditulis di dalam kitab Taurah dan juga kitab Bible, membawa kita kembali kepada kapal Nabi Nuh tadi. Ramai yang cuba untuk merungkai di mana terletaknya nakhoda Nabi Nuh. Adakah ia hancur? Adakah ia tenggelam di dasar laut ataupun ianya ditelan oleh bumi menjadi sebuah gunung? Apa yang ada hanyalah spekulasi. Kononnya ia terletak di kawasan Gunung Ararat, Turki. Ada pula yang membuat spekulasi ianya terletak di Bukit Judi. Yang lokasi Bukit Judi ini juga menjadi perdebatan sama ada ia di wilayah barat laut Mesopotamia ataupun di Butan. Apa yang pasti, sehingga hari ini tiada bukti mengesahkan keberadaan di mana terletaknya nakhoda Nabi Nuh. 1. Relik Nabi Muhammad SAW. Ini bukan barang tinggalan Nabi Muhammad, lebih dianggap sebagai relik. Barangan Rasulullah ini disimpan dan dijaga dengan baik di Istana Topkapi yang terletak di Istanbul, Turki. Barangan ini termasuklah jubah, spanduk suci, capal, serban dan juga helaian rambut dari Rasulullah sendiri. Merujuk kepada Ustaz Dr. Firanda Andirja daripada Indonesia, banyak kisah-kisah menceritakan barangan yang dimiliki oleh Rasulullah memberikan berkat kepada para pengikut-pengikutnya, dan kalau ada barangan tersebut yang dimiliki, maka barangan tersebut boleh dijadikan barangan untuk bertabaruk ataupun mengambil berkat. Tapi kalau melihat barangan-barangan yang ada dikatakan milik Nabi Muhammad SAW pada zaman ini, tiada siapa yang dapat mengesahkan itu adalah asli, kecuali kalau wujud bukti barangan tersebut asli, maka bertabaruk tiada masalah. Tetapi kalau barangan tersebut tidak asli, menurut Ustaz Dr. Firanda lagi, itu akan termasuk sebagai perbuatan syirik kecil. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah kisah ataupun topik menarik kita pada hari ini. Semoga topik ini bermanfaat untuk semua. Mungkin ada artifak keagamaan yang lain lagi yang saya terlepas di dalam senarai ini, ataupun ada maklumat lain lagi tentang artifak-artifak ini. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada setiap hari. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubigo Bigo, menarik setiap hari.